Ialah sebuah negara maju. Terdapat bangsa-bangsa lain juga tidak ulas. Dan saya lihat juga bila panel menunjukkan bahawa agenda Islam, apa sebenarnya agenda Islam itu perlu dijelaskan, kerana bukan agenda Islam itu ialah kekuatan ilmu, kekuatan pengetahuan, kekuatan ekonomi, perpaduan dan sebagainya. Yang telah dijelaskan dalam agenda yang sebelum, agenda yang kelima tadi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita menyalahkan sistem. Adakah sistem itu benar-benar silap, atau manusia itu yang silap untuk mengamal sistem yang ada sekarang? Dan apa pandangan dan peranan kita sebagai masyarakat Malaysia, terutama yang bertuah pada hari ini, dapat keluar negara. Dan saya rasa yang ada pada hari ini, hampir 90%-nya majoriti adalah pembiayaan dari sistem kerajaan yang ada sekarang ini. Maksud saya pemerintah yang membawa tuan-tuan dan adik semua ke sini. Adakah sistem itu salah? Dan kita gelar sistem itu sistem sekular. Ada kerana bila melihat video dan tayangan itu, saya nak tanya video itu bila sesi yang diambil, kerana tahun lepas kemudian kita disambut dalam Ramadan, dan saya terlibat dalam program di mana sambutan itu diadakan Qiyamul-Lail yang dihadapi oleh para beliau. Kenapa tak tunjukkan kebaikan instead of keburukan yang dilakukan oleh segelintir masyarakat belia dan juga masyarakat lain yang berbilang bangsa? Seolah-olah kita menakutkan bahawa negara kita sedang menghadapi satu fenomena yang begitu serius. Betul, saya tak nafikan, memang kita diancam oleh berbagai pihak dari segala sumber yang cuba meracuni masyarakat Islam kita, terutama di Malaysia. Dan apa peranan kita sekarang ni, terutama yang berada di Australia ni, yang tuan-tuan, adik-adik yang berada di sini yang dapat manfaatnya, bantu dan memberi pandangan kepada masyarakat kita yang berada di Malaysia sekarang ni, apakah cara yang sebenar daripada kita sekadar bercakap dan memberi ulasan-ulasan yang saya rasa tidak adil dan tidak wajar. Seharusnya telah dikata bahawa kita mesti adil. Dan nampaknya bila segelintir sahaja masyarakat yang melakukan fenomena yang tidak baik, malah telah dinyatakan dalam video itu, termasuk Mak Indon, Mak Bruma dan sebagainya, dan masyarakat asing, kita menjustifikasikan secara umum bahawa negara kita benar-benar bermasalah. Ini tidak adil bagi saya. Mungkin pendapat pribadi saya. Jadi saya minta alasan. Terutama dan juga faktor-faktor dan statistik yang dilakukan tadi, bahawa beribu-ribu dan beratus-ratus masalah sosial. Saya nak tanya sumber dia, sebab saya rasa ini kali kedua saya dengar maklumat tersebut. Pertama kali saya dengar, saya buat refer ke Malaysia, saya tanya betul ke perkara ini, dan bila statistik dikeluarkan, siapa yang mengeluarkan statistik 18,000 dan sebagainya ini, sehingga memberi kegusaran kepada masyarakat yang berada di luar negara bahawa Malaysia benar-benar bermasalah. Itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang bertanya soalan. So soalannya adalah minta penjelasan tentang agenda Islam. Yang kedua adalah tentang adakah sistem ataupun manusia yang berlaku kesilapan dalam. So saya rasa saya minta Dr. Zaki untuk jawab soalan ni. Terima kasih kepada Haji Arif atas pandangan dan juga soalan. Tahunya saya meraih pandangan Haji Arif. Kalau kita lihat masyarakat kita tak nafikan ada kebaikan di sana. Tapi saya sangat yakin, dan saya yakin ramai yang juga sedia maklum tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah buang anak, masalah-masalah yang kita hadapi saban hari. Mungkin dari sudut, dan juga dari sudut statistik tu yang saya quote tadi daripada Polis Diraja Malaysia tahun 2006, statistik dikeluarkan, kemudian rujuk. Tujuan kita buat perbincangan begini dan saya sedia untuk hadir menjadi panel, tidak lain tidak bukan atas dasar kecintaan kita kepada tanah air untuk kita memperbaiki. Saya secara yakin negara bermasalah dari sudut moral, jati diri. Sebab itu saya ungkap berbagai-bagai kali. Saya sangat yakin negara kita berwawasan, wawasan 2020 pernah menjadi wawasan dasar pandang ke timur. Beberapa pendekatan-pendekatan diambil untuk memajukan negara. Harapan saya secara peribadi adalah untuk menjati dirikan umat ini agar maju kita, maju yang mempunyai agenda. Bukan sekadar maju sehingga masyarakat itu maju dari sudut teknologinya, tetapi gagal dari sudut nilai insaniah. Jadi kita mengharap hasil perbincangan begini, kita menjadi umat yang sedar kepentingan untuk kita maju. Tetapi kita juga perlu ingat, kita bukan maju macam mana Europe maju.
masyarakat lain maju, kita maju berorientasikan kepada akidah. Kerana kemajuan tuntutan akidah, kita perlu jadi umat yang kuat. Seperti saya ungkap dalam bentuk sejarah, kita umat yang kuat. Macam mana disebut tadi, Melaka bermula daripada orang-orang laut, masuk Islam kepada mereka, dan mereka menjadikan Islam paksi kehidupan mereka. Mereka menjadi bangsa yang kuat. Datang bangsa-bangsa lain pun bernaung kerana mereka bangsa yang kuat. Jadi harapan kita adalah untuk kita mempunyai agenda yang solid. Masyarakat kita perlu ada agenda yang solid. Seperti mana kita pernah diwar-warkan, kita semua perlu maju wawasan 2020. Kita perlu mendetailkan bahawa kita nak maju, tak dinafikan, tapi kita nak maju dengan agenda Islam yang jelas, menghubungkan kita dengan akhirat. Urusan kita bukan di dunia, sampai juga di akhirat. Saya seperti mana yang pernah diungkapkan oleh Rubiq bin Umar pada ketika dia ke Parsi berjumpa dengan Panglima Rostom. Dia kata, kamu datang ke tempat aku ni buat apa? Kamu bangsa Arab datang ke Parsi. Kami datang untuk membebaskan umat Parsi yang maju daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat, kepada perhambaan sesama manusianya. Kita menghamba kepada penghambaan kepada Allah. Jadi kita nak mengagendakan kembali umat kita supaya ianya menjadi agenda umat yang kuat. Each of us, every single of us mempunyai matlamat. Kita semua work to be an individu yang kuat. Ilmu, saksiah diri, mempunyai daya tahan diri yang kuat, kemampuan untuk kita merencana negara ni supaya negara kita kembali on the right track. Sesiapa yang duduk dalam negara ni, dia berada kondusif untuk dia sampai ke akhirat dalam keadaan sistem menjaganya dalam urusannya. Tidak dinafikan negara kita berorientasikan sekular. Negara kita, Lord Reid yang menggariskan Suruhanjaya kita mendefinisikan dengan jelas bahawa tidak ada urusan agama yang akan merencana kehidupan ini. Tidak dinafikan agama Islam menjadi agama rasmi yang boleh dijadikan kita kata untuk dijadikan aktiviti agama yang tunggal, agama rasmi, tapi bukan sumber kehidupan kita, kan? Itu dalam Suruhanjaya, itu dalam perlembagaan kita. Jadi kita bukan nak urusan ini urusan yang panjang. Sekadar kerana kecintaan kita kepada negara, kesedaran kita kepada negara, untuk kita menjadikan bumi tanah Melayu ini kembali kepada seperti mana yang sepatutnya. Masyarakat Cina seperti mana yang diungkap oleh saudara saya Haji Arif, kalau saya gariskan sedikit pandangan saya, tidak ada salahnya masyarakat Melayu yang berorientasikan Islam membincangkan masyarakat kisah kehidupan mereka di bumi yang majmuk. Masyarakat Cina ada perkisaran dia, ada perbincangan dia. Masyarakat India ada perbincangan dia. Masyarakat Melayu juga perlu ada perbincangan dia, yang mendominasikan kembali tanah ini yang diwarisi daripada generasi ke generasi, agar ia mantap, jelas, ini tanah ini berpaksi kepada dunia ke akhirat. Kamu datang golongan Cina tak masalah, duduklah negara ini, kami jaga kamu, kita bertolak ansur. Tetapi orientasi tanah ini bergerak daripada dunia ke akhirat bersama kami. Ini jalannya. Bukan kerana datangnya kamu, kami kena kono. Kami landasan jelas. Sekarang landasan kurang jelas, kabur kerana masyarakat tidak tahu jalan. Jadi tujuan kita memerdekakan kembali ideologi lain, memerdekakan kembali prinsip-prinsip yang lain. Kita semua solid, majukan negara ini atas landasan ini. China dan India bersama untuk urusan ini. Mereka boleh bersama berekonomi, berdagang, duduk dalam keadaan selamat. Tapi ini jalannya. Itu sekadar pandangan pribadi. Okey, ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi pada... Okey. Soalan terakhir sebab floor manager pernah klik cloud kat saya, so cepat-cepat habis kan. Assalamualaikum.